menerima batera merdeka. Min, nanti. Suara awak memang sedap. Tapi kalau awak tak nyanyi, lagi sedap tau. Lan, lagu Batera Merdeka ni sedap. Tapi yang penting bukan suaranya. Yang penting seni kata lagu tu menggambarkan sikap patriotik. Sikap inilah yang kita nak tanamkan di kalangan remaja hari ini. Bukannya buang masa saja-saja. Betul tu, Min. Saya setuju dengan awak. Tapi tak sangka pula yang awak ni ada semangat patriotik, ya? Biasalah. Macam awak bawa kenal saya pula. Lan. Kita dah sampai lah, Lan. Dah sampai? Sampai Putrajaya? Putrajaya, dah sampai dah. Lan. Itulah pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan Malaysia. Oh, ya ke? Dan pejabat yang tak jauh dari sini adalah pejabat Perdana Menteri, dan pejabat itulah menjadi nadi utama kelancaran pentadbiran negara. Kalau nak tahulah. Rupanya. Ya. Malaysia ialah sebuah negara persekutuan. Persekutuan bermaksud penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan serta beberapa buah kerajaan negeri. Kedua-dua kerajaan ini menjalankan tugas berdasarkan kuasa yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Lan, Min. dalam sistem pemerintahan negara kita, kerajaan persekutuan mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Begitu juga dengan kerajaan negeri. Kau tahu kan? Tahulah juga sikit-sikit, Min. Kalau tak silap saya, ini disebut sebagai pengagihan kuasa, sebagaimana yang diperuntukkan dalam Perkara 74 dan 76 Perlembagaan Persekutuan. Senarai persekutuan memuatkan bidang kuasa persekutuan, iaitu hanya kerajaan persekutuan saja yang mempunyai kuasa terhadapnya. Manakala senarai negeri pula mengandungi bidang kuasa yang diperuntukkan hanya kepada kerajaan negeri. Tapi kan, Min, ada satu lagi senarai yang saya lupa lah. Apa dia, ya? Kena lupa kot. Selain dari senarai persekutuan dan senarai negeri, terdapat juga senarai bersama. Maknanya, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa yang sama terhadapnya. Yang itulah yang saya nak sebutkan tadi. Tapi kan, Min, saya rasa perbincangan kita ni tak lengkap lah kalau tak bertemu dengan pakar. Jadi apa kata kalau kita pergi ke Universiti Islam Antarabangsa dan bertemu dengan Profesor Dr. Abdul Aziz Bari? Yang pakar perlembagaan tu kan? Dialah orangnya. Mesti banyak perkara yang boleh beliau jelaskan kepada kita. Jom, Min. Apakah fungsi dan kelebihan sistem persekutuan yang diamalkan dalam pemerintahan negara? Fungsi dan kelebihan sistem persekutuan yang kita amalkan sekarang ini kita boleh lihat ataupun kita boleh faham dalam definisi sistem ataupun bentuk perlembagaan atau persekutuan itu sendiri, yakni sebuah sistem di mana negeri-negeri bersatu ataupun bersekutu tanpa meleburkan identiti mereka. Jadi kelebihan sistem ini ialah ia dapat memperkuat atau memperkukuh negeri-negeri tadi tanpa meleburkan identiti mereka. Dan fungsinya lah mereka sistem ini dapat memperkukuh ataupun menyajikan ataupun meletakkan negeri-negeri di peringkat antarabangsa utama sebagai satu entiti tanpa meleburkan otonomi mereka sebagai negeri ataupun dalam konteks tertentu sebagai kedaulatan mereka yang tidak terjejas dengan adanya sistem persekutuan itu. Perlembagaan persekutuan memberikan peruntukan yang luas kepada kerajaan persekutuan berhubung pentadbiran negara. Bidang pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan seperti perkhidmatan ekonomi, sosial, keselamatan,
dan pendidikan. Badan pelaksana atau eksekutif mempunyai tugas untuk menjalankan kuasa-kuasa eksekutif mengikut perlembagaan dan undang-undang. Mengikut perlembagaan, kuasa eksekutif bagi Kerajaan Persekutuan terletak pada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kabinet atau Jemaah Menteri ialah badan yang melaksanakan kuasa eksekutif. Jemaah Menteri ini diketuai oleh seorang Perdana Menteri daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. Perlembagaan Malaysia memperuntukkan kuasa eksekutif kepada setiap negeri. Kuasa eksekutif itu terletak pada Raja, Sultan atau Yang di-Pertua Negeri. Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik oleh Raja atau Yang di-Pertua Negeri daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan tersebut. Menteri Besar merupakan gelaran ketua eksekutif bagi kerajaan negeri di Malaysia yang mempunyai raja atau sultan seperti Perlis, Johor, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan, gelaran ketua eksekutif bagi kerajaan negeri ialah Ketua Menteri. Jawatan ini diwujudkan oleh Kerajaan British pada tahun 1948 ketika Persekutuan Tanah Melayu mula dibentuk. Tetapi bagi sesetengah negeri seperti Johor, jawatan Menteri Besar telah lama wujud, iaitu sebelum Persekutuan Tanah Melayu diperkenalkan lagi. Selepas merdeka, jawatan Menteri Besar dipilih daripada parti yang mendapat undi majoriti selepas pilihan raya diadakan. Min, ke mana kita nak pergi lepas ni? Kita Dataran Merdeka. Dataran Merdeka? Jom. Jalur gemilang adalah bendera kebangsaan membezakan Malaysia daripada negara lain. Jalur gemilang berfungsi untuk membangkitkan semangat perjuangan. Bendera kebangsaan berkibar megah. Lan, bukan awak ni pakar dalam bab bendera bukan? Semua bendera kat dunia ni, awak tahu tu tak? Biasalah, Min. Awak nampak tak tiap bendera kat belakang? Lah, awak ni ingat saya tak nampak ke bendera yang tinggi melangit tu? Kalau nak tahu, inilah tiang bendera tertinggi di dunia. Oh, iya ke? Ketinggian dia kira-kira 100 meter. Wah, hebat apa warna-warna merah dan putih tu pada Jalur Gemilang tu, apa makna dia Lan? Oh, baiklah. Bendera Jalur Gemilang ni mengandungi 14 jalur yang terdiri daripada warna merah dan putih yang melambangkan kewujudan 14 buah negeri di Malaysia. Oh, bagaimana pula dengan bintang yang 14 cabang tu? Mesti ada makna dia kan? Bintang berpecah 14 tu bermaksud gabungan 14 buah negeri di Persekutuan Malaysia. Manakala bulan sabit di sebelah tepinya tu melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Warna merah melambangkan keberanian. Warna putih melambangkan kesucian. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara kita. Warna kuning melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Bendera kebangsaan membezakan Malaysia daripada negara lain. Ia berfungsi untuk membangkitkan semangat perjuangan. Bendera kebangsaan berkibar megah di negara kita, sebaik sahaja bendera Union Jack diturunkan pada tengah malam 31 haribuan Ogos
tahun 1957. Jalur Gemilang mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Pada tahun 1949, sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk membuat perakuan berhubung reka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Majlis Persekutuan telah mengadakan pertandingan pada peringkat kebangsaan bagi memilih bendera Persekutuan Tanah Melayu. Seramai 373 orang reka bentuk telah mengambil bahagian dan 3 reka bentuk bendera dipilih ke peringkat akhir. Bendera Union Jack atau secara rasminya dikenali sebagai Union Flag adalah bendera kerajaan United Kingdom. Bendera ini pernah digunakan semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Selain menjadi bendera kebangsaan United Kingdom, bendera ini memiliki status rasmi atau separuh rasmi di negara-negara Commonwealth. Reka bentuk Union Jack wujud selepas peristiwa Act of Union 1800 yang menyatukan kerajaan Union of Ireland dan Great Britain pada tahun 1801. Jalur Gemilang ni memang mempunyai daya tarikan tersendiri. Mana taknya, dulu beratus-ratus orang menyertai pertandingan untuk menghasilkan bendera kebangsaan. Dan kalau awak tahu lebih terperinci tentang sejarah penghasilan bendera kebangsaan kita ni, bagus juga kalau awak cerita dengan lebih terperinci. Dalam pertandingan akhir, Majlis Perundangan Persekutuan dan Daily Mail telah menjemput orang ramai untuk memberikan pendapat masing-masing tentang reka bentuk bendera yang pertandingan. Wah, maknanya semua rakyat di negara kita diberi peluang untuk bagi sumbangan untuk bendera kebangsaan. Betul tu. Betul tu, Min. Jadi pada pertandingan akhir, hasil rekaan Allahyarham Muhammad Hamzah dipilih sebagai pemenang. Beliau ni merupakan seorang arkitek kerajaan di Johor. Pertandingan tu dibuat pada tahun 1949 kan? Betul, 1949. Kalau tak silap saya, pada 22 dan 23 Februari, beberapa pindaan telah dibuat pada bendera kebangsaan kita sebelum ia diluluskan oleh Majlis Persekutuan pada 19 April 1950, tahun yang sama. Ya, Min. Pada 19 April Mei 1950, King George ke-6 telah memperkenankan reka bentuk hasil ciptaan bendera Tanah Persekutuan yang baru ni. Bendera Persekutuan Tanah Melayu mula dikibarkan pada 26 hari bulan Mei 1950 di perkarangan Istana Sultan Selangor yang dihadiri oleh raja-raja dan juga pegawai-pegawai King George ke-6. Bangunan Sultan Abdul Samad terletak di Jalan Tuanku Abdul Rahman, iaitu di tengah-tengah Bandaraya Kuala Lumpur. Bangunan ini berhadapan dengan Dataran Merdeka dan kelab Diraja Selangor. Bangunan ini dibina bercirikan seni bina Moorish dan direka oleh arkitek berbangsa British bernama Anthony C. Norman. Bangunan setinggi 2 tingkat ini didirikan di atas tapak seluas 10,200 meter persegi dengan ketinggian 57 meter. Bangunan Sultan Abdul Samad mempunyai 3 kubah dan sebuah menara jam setinggi 40 meter. Bangunan ini pernah dilanda banjir besar pada tahun 1971 apabila hujan lebat berlaku di seluruh negara. Pengubah suaian pada tahun 1978 mengambil masa selama 6 tahun dan menelan belanja sebanyak 17.2 juta ringgit. Nama bangunan ini diambil sempena nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu. Bangunan ini dirasmikan pada tahun 1896.
Bendera kebangsaan menimbulkan rasa bangga terhadap negara kita. Bendera Malaysia dikenali dengan nama Jalur Gemilang. Di Malaysia, Jalur Gemilang dikibarkan dalam majlis-majlis rasmi dan adat istiadat diraja. Contohnya, pada Hari Kebangsaan dan Hari Keputeraan Kebawah Dunia Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jalur Gemilang dikibarkan sebagai tanda ketaatan kita kepada raja dan negara.